hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila arwahi kulli masyayikhina fid din bi anna Allahal karim ya'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim anwarihim asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ala kulli niyatin falihatin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa anzilhul maqadal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bertemu kali pertama hari ini ya, pada masa PKP pertama dulu. Masa itu COVID sedang mengganas ya. Jadi ada satu ketika saya terpaksa batalkan ya. Tak apalah, mudah-mudahan Allah ringankan kita semua. Jadi kita bertemu ni untuk buku yang bertajuk untuk kita diskusi lah, dan mudah dapat amalkan. Buku bertajuk Zikir Berganda dan Doa yang Merangkumi ya. Jadi buku ini dikarang oleh guru saya Dr. Ismail bin Mahmud ya. Masih ada lagi duduk di Sesapan Kelubi ya, Sesapan Kelubi ya. Bekas pensyarah usul fiqh di UKM dan juga pernah mengajar juga di College University Brunei Darussalam ya. Sekarang merupakan salah seorang daripada ahli majlis fatwa negeri Kelantan Darul Naim. Jadi ini orang alim lah ya, orang alim. Umur sekitar 70 lebih lah sekarang ya. Jadi sebenarnya buku ini buku kecil aja. Memang kita tak jumpa kedai lah biasanya. Dan ni bukan untuk dijual memang percuma. Memang percuma lah ya. Sebab tadinya ada hamba Allah tu dia sponsor lah ya. Jadi buku ini ia mengandungi, kita tengok ya, zikir-zikir dan doa-doa ya. Jadi saya sekadar seorang penterjemah lah, penterjemah dan susunan tu ya. Sebenarnya di kompol beliau saya ingat sekitar 40 tahun lah. Sambil-sambil bila belajar mulai, saya ingat masa sampai buat master. Master dia di Al-Azhar lah tahun 69 saya ingat lah, 69 ya. Jadi sampailah terbitan bahasa Arab, sebenarnya asal bahasa Arab itu pun saya ingat dah 2000 lebih ya, 2000 lebih ya. 2010 itulah yang baru diterbitkan. Itu pun untuk grup kecil aja lah, untuk anak-anak murid ya. Jadi buku ini kita tengok muka surat yang pertama, yang depan sekali tu, pengantar tu. Pengantar ini menjelaskan ringkasan lah asas buku ini. Pertama sekali kita tengoklah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim tasliman katsira. Jadi penjelasan ringkas berkenaan zikir berganda dan doa yang merangkumi. Jadi antaranya berkenaan dengan zikir atau tasbih itu banyaklah ayat-ayat. Jadi antaranya ayat-ayat yang dipilih ni, ayat pertama, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim ya. Jadi sabbahalillah, telah bertasbih kepada Allah, ma fis samawat, apa-apa yang ada di langit-langit dan juga di bumi, wa huwal azizul hakim, dan dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini contoh ya. Jadi banyak ayat, dan juga ayat yang kedua tu menyebutkan tentang gesaan untuk berzikir
ya, di mana Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu berzikir kepada Allah dengan sebutan yang banyak, ya. Jadi memang ulama-ulama dah karang buku zikir, buku doa banyaklah, semuanya berdasar Al-Quran dan Al-Hadis banyak. Tetapi buku ini fokus dia ialah kepada zikir-zikir tertentu saja, ya. Kalau asas tasbih dan zikir ini kita tengok ayat yang berikut itulah dalam suratul Kahfi itu muka surat 46 tu, buka surat yang itulah ayat surah Al-Kahfi ayat 46, ya. Allah sebut al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, iaitu harta dan anak-anak adalah merupakan perhiasan hidup di dunia. Wal baqiyatus shalihat, akan tetapi al baqiyatus shalihat ni maknanya adalah kebaikan yang berkekalan, kalau nak terjemah secara harfiah asal maknanya kebaikan yang berkekalan. Jadi maksud dia umum lah, boleh jadi umum, buat masjid, ya, segala kebaikan, segala amal kebaikan, ya. Infak ataupun apa-apa saja kebaikan, ya. Allah sebutkan khair, lebih baiklah, ya. Khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, lebih baik di sisi Tuhan engkau dan lebih baik perkara yang di sisi engkau dari sudut mendapat ganjaran daripada Allah, dan juga sebaik-baik perkara yang dicita-citakan. Cumanya di sini kalau kita tengok muka surat yang depan bawah tu kan, ini terjemah hadis, iaitu dibawa oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang menyebutkan istaghfiru minal baqiyati shalihat, perbanyakkanlah akan kamu semua akan al-baqiyati shalihat. Jadi istilah yang sama ada juga di dalam ayat Quran tadi. Cumanya kali ini sahabat-sahabat bertanya apa maksud itu, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan, itulah dia, ya. At-takbir wa tahlil wa tasbih wa tahmid wala haula wala quwata illa billah. Itulah yang dimaksudkan kalau berdasar hadis ni al-baqiyatus shalihat. Jadi gesaan untuk berzikir. Cuma buku ini menghimpunkan zikir-zikir muka surat sebelah, iaitu muka surat 4 Roman, iaitu yang disebutkan sebagai zikir berganda. Inilah dia, ya. Apa? Mungkin jangan dengar. Apa berganda tu, apa berganda? Contoh, ini yang simple yang selalu orang buat, ya. Baik, kalau kita berzikir sekali, kita kata subhanallah, ataupun kita kata subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Sebab memang ada hadis, contohnya hadis Bukhari, ya. Hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, ya. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, taqilatani fil mizan, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadis yang terakhir dalam Sahih Bukhari, ya. Di mana disebutkan hadis ini riwayat oleh Abu Hurairah, ya. Di mana disebutkan Nabi SAW sebut kalimatani, dua kalimah, habibatani yang sangat dicintai, habibatani ila rahman yang sangat dicintai oleh Tuhan Ar-Rahman, ya. Khafifatani, ya, sangat ringkaslah, sangat kita kata sangat mudah, ya, ala lisan, ya. Kalau sebut tu mudah sangat, tapi taqilatani fil mizan, tapi berat apabila ditimbang. Maka Nabi sebut kalimah-kalimah tu adalah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dan saya kata silap saya WhatsApp hari ni, akhir ni lah, baru-baru ni ada orang sebar berkenaan dengan tasbih, ya. Baca 100 kali. Memang ada hadis, ya. Memang ada hadis macam tu. Jadi kalau benda yang elok bolehlah amal, tak ada masalah, ya. Cumanya kalau tasbih yang biasa ni, betul-betul tasbih biasa kan, macam kita tadi buat apa, 3/3 kali, selepas semayang kan, 3/3 tasbih, kemudian tahmid, kemudian kita ada takbir, ya. Itu berdasar hadis, kita buatlah, buat berdasar hadis, ya. Begitu juga tahlil la ilaha illallah la syarikalah pun berdasar hadis juga, kita pun buat sebab kita nak mengamalkan apa yang ada dalam hadis. Pahala dia semua tahulah. Contohnya kalau la ilaha illallah la syarikalah, kalau berdasar hadis nilai dia membebaskan sejumlah hamba daripada keturunan Bani Ismail. Sebab keturunan hamba di Bani Ismail itu nilai dia tinggi, ya. Dan kita tahu bahawasanya antara pahala yang besar iaitu membebaskan hamba.
Jadi kita tak mampu nak bebaskan hamba sebab hamba pun tak ada. Maka caranya iaitu dengan berzikirlah. Contoh yang kita bacakan selepas subuh tadi. Begitu juga selepas maghrib 10 selepas subuh, 10 selepas maghrib. Itu zikir-zikir biasa. Semua tahu dah. Tapi di sini itulah kita fahamkan apabila kita berzikir kepada Allah, kita kata subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Macam tadi saya tertinggal apa kita panggil apa? Kunut. Sunat kalau menurut mazhab Syafi'i sunat ab'ad, ganti dengan sujud sahwi kan. Subhana man la yashu ya. Contoh itu bentuk tasbih juga. Jadi setiap kali kita tasbih dapat satu. Begitu metode begitulah ya. Tapi di sini berganda ni yang lain pula. Contoh ya. Kita ambil muka surat 4 tu. Tapi dah ringkas sudah diringkaskan, sudah terjemah. Di mana Rasulullah SAW telah keluar dari sisi Juwairiyah radhiyallahu anha. Juwairiyah merupakan salah seorang daripada isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama asalnya Barrah. Kemudian diubah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini biasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau nama-nama tu Nabi beri nama yang lebih cantik lagi, ya. Tapi kes ni berkenaan zikir di mana ketika baginda sallallahu alaihi wasallam keluar, maksudnya keluar daripada bilik Juwairiyah, sebab bilik-bilik isteri-isteri Nabi tu dah sekitar masjid tu. Kalau masjid yang asal tu sebenarnya raudah tu lah, kecil je. Keliling tu rumah. Sekarang lagi besar tu, asal tu banyak rumah-rumah tu. Kebun pun ada ya. Tapi sekarang dah jadi masjid lah sebab orang dah ramai. Jadi keluar daripada bilik Juwairiyah sebab kita tahu Rasulullah SAW mempunyai lebih daripada satu isteri ya. Jadi keluar tu kalau berdasar riwayat lain keluar untuk solat subuh berjemaah. Ketika itu Juwairiyah sedang duduk di musalla. Musalla ni maknanya tempat solat lah. Kalau macam kita, rumah kita musalla tu maknanya tempat favourite spot kita untuk semayang. Contoh masa Covid ni kan, tu maknanya musalla Walaupun orang kita guna musalla sebagai surau, tapi musalla tu maknanya tempat semayang, tempat duduk kita tu lah. Jadi ketika Rasulullah SAW keluar, Juwairiyah masih duduk di tempat solat musalla itu. Buat apa? Berzikirlah. Ya. Dan apabila kembali masih lagi di situ, menunjukkan bahawa Juwairiyah radhiyallahu anha sangat gigih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan contoh apa yang sahabat-sahabat Nabi buat. Kita tengok nanti belakang ada hadis lain Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanyalah, awak masih duduk lagi ke? Maknanya awak masih berzikir macam tadi ke? Dan Nabi SAW mendengar jawapan Juwairiyah apa? Dia menjawab, "Naam, ya." Dan baginda bersabda itulah, maksudnya itulah sesungguhnya aku telah mengucapkan selepas meninggalkan kamu 4 kalimat sebanyak 3 kali. Jika ditimbang berbanding dengan apa yang kamu telah ucapkan, nescaya ia mengatasi timbangannya. Maknanya Nabi kata, sebab Nabi tahu sahabat ni sahabiah lah, iaitu isteri baginda, zikir banyak-banyak. Sebab memang sahabat-sahabat memang begitu. Contohnya ada riwayat menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu kalau sebelum tidur dia berzikir sebanyak 1500 kali. Dan inilah merupakan asas amalan orang bertarikat. Kalau macam Negeri Sembilan ni kan, alhamdulillah. Ni advance Negeri Sembilan ni ya, alhamdulillah ya. Dia ada jilsah, ada satu badan untuk kontrol tarikat. Bahkan okey, jadi tarikat-tarikat yang muktabar berkembang dengan baik. Ini satu kelebihan Negeri Sembilan. Negeri lain baru nak tiru. Masya-Allah ya. Ada setengah-setengah tempat kita dapati bahkan ada pula golongan segelintir, ada sebahagian manusia ini kan yang menafikan tarikat. Bukan saja menafikan, maknanya kita menolak kan, macam-macam lagi lah. Tapi sebenarnya tarikat-tarikat tu semuanya bentuknya lebih kurang sama, banyak zikir. Banyak zikir ada yang asasnya biasanya apa? Istighfar, selawat, tahlil. Biasanya 100 macam-macam bentuk lah. Kalau macam Negeri Sembilan ni contohnya tarikat Ahmadiyah kan, keluarga mufti Negeri Sembilan dulu ya. Istighfar kabir, kemudian ada salawat azimiyah, kemudian tahlil la ilaha illallah muhammadur rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Kalau siapa-siapa yang dah amal terus, jangan tinggal. Itu berganda tu. Berganda.
kita akan cerita nantilah insya-Allah. Jangan tinggal, ya, rugi tinggal, ya. Sebab itu Allah Ta'ala ilhamkan kepada orang-orang yang soleh seperti Sidi Ahmad Idris lah. Adalah cara dia tu, ya. Dan juga berdasar metod-metod kias sebagainya. Itu contoh zikir berganda. Ya. Itu tahlil. Kali di sini tasbih. Itulah Nabi ajar. Nabi kata apa? Itulah sebutan dia. Apa dia? Ramai dah hafal, ya. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Baik, jadi sebutan ini nilainya besar daripada kalau kita sebut subhanallah. Kenapa? Sebab Nabi ajar ni, iaitu sebut adada khalqihi, sebanyak ciptaannya. Dan kita tahulah ciptaan Allah banyak. Di bumi, di langit, yang bentuk apa, bentuk roh ada, bentuk kasar lagi di langit. Katalah kita kata kalau siapa yang minat astronomi, ya, astrofizik, macam-macam di langit kita jumpa, ya. Contohlah ada pulsar, ada magneta, ada lohong hitam, ada galaksi, ada planet, masya-Allah, ada komet, banyak. Bahkan nilai-nilai galaksi kalau hari inilah berdasar ilmu kini ada trilion nilai dia, banyak sangat, tak terkira kita. Kalau yang minat biologi pula di dunia, ada berapa banyak spesies, genus atau family haiwan-haiwan, daripada serangga ataupun apa-apa sajalah, terlalu banyak, tak terhitung. Maka di sini Nabi SAW ajar kita sebutkan subhanallahi wa bihamdihi, itu zikir macam biasa. Tapi tambah adada khalqihi, sebanyak makhluknya. Maknanya pahalanya dapat sebanyak makhluk. Itu Nabi ajar. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak redha Tuhan Allah. Kemudian yang ketiga, wa zinata arsyihi, seberat arasnya. Arash merupakan makhluk Allah yang paling besar. Ya. Sebabnya kita diajar fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil karim. Itu dia, ya. Juga arash tu besar sangat, ya. Berat. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimah-kalimahnya. Ada dua maksud, ya, kalimah-kalimah, sebab bawah tu ada dua tu. Pertama, ia boleh bermaksud kalimah, sebagaimana kita kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Satulah words, kalimah maknanya words. Atau juga berdasar surah Al-Kahfi, kan, di mana Allah sebut antara maksud apa tu, kalaulah lautan diambil sebagai dakwat, nescaya tak kita habis tulis. Maknanya jumlah dakwat yang guna tu, itu dia, banyak. Jadi ini satu contoh, satu sampel, dan sampel ni ramai hafal dah. Kalau siapa yang dah amal apa Al-Ma'thurat, siapa yang amalkan Widul Latif, dia dah amal lah maknanya. Jadi kalau siapa yang dah amal, teruskan amal, jangan tinggal. Sebab nilainya besar. Kenapa, ya? Ni kalau nak jelas tak sempat lah. Jadi balik baca, insya-Allah kalau bertemu lagi kita bacalah, kita petik. Kisah dia begini, ya. Nabi SAW, Allah Ta'ala kurniakan sifat pengasih kepada umat. Allah sebut sendiri sifat Nabi apa? Rauf Rahim. Rauf, sangat pengasih dan sangat penyayang pada umat. Kan ada apa ni Allah sebut apa tu sebelum ayat tu, kan, ma anitum harisun alaikum bil mu'minina rauf rahim. Sifat dia memang ambil berat kepada orang mukmin lah. Jadi bila Nabi tengok sahabat-sahabat macam contohnya isteri baginda lah, kesian dia berzikir banyak-banyak, sebab anak banyak tu, nak dapat ganjaran, nak dapat selamat di akhirat. Sebab tujuannya supaya apa? Berat timbangan. Tujuannya bukan apa? Nak berat timbangan. Sebab kita tahu bahawasanya kita ni banyak salah. Jadi kita nak leverage kan, nak timbangkan. Balance tak balance, kita cuba banyakkanlah. Selain daripada amal lain lah, sedekah ke, itu banyak tu, semua tahu dah. Tapi cara ini, cara zikir pula macam mana. Jadi Nabi tengok kesian dia, maka Nabi ajar. Itulah kisah dia. Jadi muka surat yang kelima Roman menjelaskan perkara inilah. Bahkan 4 pun terus. Jadi tuan-tuan bacalah, baca di rumah, InsyaAllah mudah-mudahan Allah bukakan kepada kita kefahaman. Dan kalau tak faham boleh tanya lain kali. Tapi itulah asasnya. Jadi begitu juga kalau muka surat 4 Roman tu sebutan, ni tahmid sebenarnya, ya. Tadi saya baca doa, tapi kalau imam baca doa tekan Rabbana lah.
Kalau sendiri baca ya Rabbi, ya. Ya Rabbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Ini hadis ni. Belakang kan ada cerita dia. Tu dia. Kisah dia apa? Tengok. Di mana? Hadis riwayat Ibnu Umar. Kalau yang tadi tu riwayat oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas cerita, ini ringkasan kita lah. Maknanya apa? Malaikat mencatatkan apabila seorang hamba Allah berkata begitu, sehingga akhirnya malaikat pencatat tu apa? Raqib dan Atid, bingung. Maksudnya macam mana? Bingung, ya. Dan bertemu dengan Tuhan, maknanya mengajukan kepada Tuhan lah, naik ke langit, kemudian mengajukan kepada Allah Ta'ala. Tapi naik langit tu bukan bermakna Tuhan di langit, ya. Itu bab lain, ya. Maknanya dia naik tempat langit, tempat mulia, ya. Jadi mengajukan, yang isu dia, ya, nak mengajukan kepada Tuhan persoalan lah. Wahai Tuhan, hamba-Mu telah mengatakan sesuatu ucapan yang kami tidak tahu bagaimana untuk menulis pahalanya. Banyak sangat, macam mana? Nak tulis macam mana? Maka Allah perintahkan apa? Dan Allah tanya kan? Padahal Allah tahu. Hadis ini nak menunjukkan kepada kita dialog yang berlaku untuk mengajar kepada kita lah. Akhirnya Allah kata, tulis bagaimana hamba-Ku telah ucapkan sehingga dia menemuiku, karena aku akan memberi ganjaran kepadanya. Itulah. Terlalu besar nilai dia. Dan ni seumpama macam puasa kan. Kita insya-Allah bertemu akan puasa nanti kan. Maka puasa pun antaranya apa? Disebutkan ganjarannya hanya Allah yang balas. Nilai tinggi lah sangat. Jadi buku ini mengandungi zikir-zikir dan doa-doa yang sedemikian. Ya. Jadi insya-Allah kita akan tengok tu. Okey, muka surat yang ke 8 Roman 8 Roman. Muka surat yang ke-8 Roman. Bismillah. Oh maaf, 7 ya. Ini sebab-sebab. Sebab-sebab dia berganda lah, 7 ya. Jadi sebab ada berapa? A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa? 8. Menunjukkan kenapa amal kita boleh berbeza. Inilah kita, maknanya kita seumpama macam kalau hidup kan, bisnes lah katakan, bisnes ke, kita nak exam ke, kita ambil konsep work smart. Work smart. Work smart maknanya apa? Kita kerja sikit tapi untung besar. Kalau invest kan, kita nak apa, melabur, kita melabur yang sikit duit tapi untung besar. Inilah contohnya. Pertama berdasar niat. Jadi kalau datang belajar kan, jadikan datang belajar tu sebagai niat untuk menyebar ilmu. Kalau sekadar niat, aku datang ni tak apalah, dapat dengar ustaz dengar pun jadilah. Dapat niat macam tu lah, sekadar tu je. Tapi niat untuk sebar. Walaupun kita mungkin usia lanjut, rasa-rasa umur tak lama, niat juga. Sebab Allah beri berdasar niat. Dan juga mana tahu kita niat sebab nak sebar tu, sebab nak sebarkan, Tuhan panjangkan umur pula. Kan macam tu. Sebabnya ada ulama-ulama besar seperti Zakaria Al-Ansari. Dia belajar masa umur dia start belajar agama lah, umur dia 40 tahun. Setiap kali orang nak belajar agama, dia kena belajar bahasa Arab. Darabu. Memang sakit lah, hafal ya. 40 tahun baru start, dah ada anak dah. Tapi Allah panjangkan umur dia sampai 100 lebih. Jadi itulah niat Jadi itu niat. Sebab niat kita tu menjadikan nilai kita besar walaupun belum start lagi dah besar dah. Okey. Yang kedua, masa beramal. Sebab kita menanti-nantikan bulan Ramadan. Dan insya-Allah saat lagi bulan Rajab kan. Ada hadis tentang apa? Memang hadis tu Imam Syafi'i riwayatkan. Apa antaranya daripada apa yang dibawa Imam Syafi'i, iaitu malam 1 Rajab. Doa mustajab tu. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, malam Idul Adha dan malam Jumaat. Pahala besar nilai dia tinggi. Memang Allah jadikan semua masa, tapi ada yang ekstra. Macam hari ni hari Ahad ni, kemarin hari Jumaat. Kita tahulah kan waktu-waktu Jumaat yang mustajab doa, seperti lepas asar, ketika imam di mimbar. Itulah dia. Jadi kita kejar tu itulah masa Yang ketiga, tempat beramal. Sebabnya kita berlumba-lumba kalau ada duit nak pergi Mekah Madinah. 100,000 Mekah, 1,000 di Madinah, 500 di Baitul Maqdis. Pasal itulah nak cari banyak. Tapi kalau tempat beramal ni pun hati-hati jugalah. Mekah kan 100,000, tapi buat salah pun berganda juga.
Oh, bahaya bahaya juga Sebabnya Umar Al-Khattab bila orang habis haji dia halau balik. Dia dah halau balik. Kenapa? Takut dia buat perangai pula dekat Mekah. Jadi dosa dia pun berganda juga. Itu dia ya. Yang keempat, situasi ya. Ni tengok kalau orang kita kata kita ada hamba Allah tu pendapatan dia satu hari mungkin juta-juta lah dia invest kan. Tapi dia beri kat masjid katalah nilai dia satu hari dapat katalah kita kata juta 1 juta. Dia beri pada masjid surau ni lah kita. Infak pada surau 10,000. Oh, kita kata macam boleh belanja macam-macam. Boleh buat apa-apa, boleh buat makan nasi mandi untuk jemaah. Banyak kita kata. Banding dengan seorang hamba Allah, pendapatan dia satu hari RM10 sahaja. Kerana dia infak RM5. Kita kata kecil kan? Ciput, kata ciput. Tapi pahala yang sikit tu lagi besar. Sebab dia beri 50%. Allah kira macam tu, ya. Dan memangnya Allah Ta'ala kira begitu. Kita tak sipu kita kira. Kita kan manusia, kita kira ikut zahir ya. Dia ni pandai lah. Kita kata dia ni cakap pandai, ilmu dia banyak hafazan. Kita kata gitulah ya. Dia ni begini-beginilah. Kita Tapi Allah lain. Allah kira lain ya. Allah kira keikhlasan. Dia datang masjid, mungkin dia orang nakal. Bukan orang nakal tau, nakal. Tapi hari tu dia terlintas hati datang masjid, duduk situ, duduk tiang kat belakang, sipu-sipu malu. Tapi niat dia nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Dia tak tahu nilai dia mungkin lebih besar daripada orang lain. Contoh gitu. Allah kira macam tu ya. Tak sama macam kita. Ya. Kemudian yang yang kelima, menyembunyikan zikir. Ni kalau dah pandai lah. Kadang-kadang kita baca ni banyak-banyak kuat-kuat ni untuk supaya kita hafal. Jadi kalau diam-diam tu lah. Kalau macam tarikat Naqsyabandi, dia memang zikir dia senyap dalam hati. Dia diam je, tapi rupanya dalam hati dia Allah, Allah, Allah. Jadilah. Sebab isunya kita nak jadi orang yang banyak ingat pada Allah Ta'ala ya? Yang F ni kita tak boleh buat apa-apa. F ni tak boleh buat apa-apa. Buat apa? Ini tertakluk kepada keizinan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Contohnya Rasulullah SAW satu ketika solat witir secara duduk. Jadi ada sahabat tiru nak semai duduk, semai witir, bukan fardu fardu mesti berdiri ya. Jadi sahabat tiru. Kemudian bila sedemikian tu Nabi SAW beritahu, tanya dia, kenapa engkau duduk? Aku sembahyang tengok engkau duduk ya Rasulullah ya, semai witir lah. Maka Nabi SAW sebut, saya sembahyang sunat, saya duduk dapat pahala yang sama sebagaimana saya berdiri. Tapi awak duduk, awak dapat separuh. Itulah, itu kehendak Allah. Tapi kenapa? Sebab Allah jadikan Rasulullah buat tu supaya ada contoh, ada sampel. Haruslah maknanya. Mungkin satu masa kita penat, macam itulah. Atau orang sakit. Jadi sebab Nabi hidup tak panjang kan. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Jadi waktu yang pendek itu nak jadi model tu adalah sampel dia tu. Sebabnya katakan orang yang petikai kunut kan, dia kata adalah macam-macam orang sekarang ni kan, golongan faham macam-macam Dia kata ada yang secara biadab lah. Dia kata apa? Mazhab Syafi'i ini kunut ini hadisnya lemah kata dia. Mazhab lain tak lemah. Itu satu perkara yang biadab. Dia tak faham sebenarnya. Sebab sebenarnya riwayat tu banyak. Yang Imam Syafi'i jumpa yang pegang kuat yang Nabi kunut subuh. Iaitu kunut bila? Kunut selepas rukuk. Malik pun ada kunut juga. Tapi riwayat Malik sebelum rukuk. Hanafi dia tak kunut. Tapi dia kunut masa bila tu? Masa witir. Dia ada gitulah. Masing-masing ada ya? Jadi semua ada contoh dia. Jadi maknanya Allah Ta'ala jadikan mazhab ni berbeza kan. Mazhab berbeza secara furu' aja, cabang-cabang, supaya masing-masing jadi sampel apa yang Nabi pernah buat. Okeylah semua betul. Jadi tak gaduh lah. Yang masalahnya dia salahkan orang. Awak kunut bid'ah ada dia. Ini itu dia. Orang macam ni jangan buat masuk masjid. Itu dia. Jangan masuk masjid, jangan masuk, dia jadi kacau ya. Okey. Tapi kita bila kita mazhab, macam kita kan kita orang awam kena pegang satu lah. Jangan pilih satu.
Jadi kalau macam kita pegang satu, kita maknanya cara-cara tertentu supaya tidak kalut masyarakat. Itu penting ya. Okey. Dan tentang apa yang Nabi buat tu contoh ya. Okey. Jadi kemudian G dengan H, inilah dia. Buku ini menitik beratkan, memfokus kepada G dan H, jenis-jenis amalan. Itulah. Contohnya mengamal zikir yang terdapat lafaz serta maksud berganda. Itulah dia. Itulah dia berganda. Atau termasuk amalan termasuk apa? Kalau orang berjihad ya. Kalau berjihad fi sabilillah, nilai pahala dia lebih besar lah. Begitulah keadaannya. Kan macam kita kata kenapa? Kita duduk kan kata lepas ni waktu lepas subuh sampai apa kita kata lepas duha lah sampai zuhur ya. Itu waktu panjang tu, waktu boleh solat lah, macam-macam boleh ya. Kalau anda solat, kita solat kan, kita solat sunat, pahala dapat. Tapi katalah masa tu ada guru mengajar ilmu fardu ain, contohnya membetulkan bacaan kita yang mungkin silap, ya, ataupun sedang terangkan tentang ilmu tauhid yang asas ya, sifat-sifat Allah Ta'ala contohnya kan, mukhalafatul hawadith. Jadi apabila menghadiri majlis tu pahalanya lebih besar daripada kita sembahyang sunat. Contoh gitulah jadi amalan ya. H, doa lah. Doa. Jadi doa yang buku ni doa yang merangkumi. Itulah kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. Jadi buku ni cari kasannya, jadi balik bacalah, baca jangan Antaranya kita tengok muka surat yang pertama. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi macam mana tu? Setiap kali kita buat kebaikan apatah lagi berdoa, zikir, mula dengan bismillah dan alhamdulillah. Itu minimum tu. Mesti minimum macam tu. Bismillah, alhamdulillah ya. Kemudian selawat. Apa-apa selawat semua bagus. Ya, apa-apa selawatlah. Tapi di sini dimasukkan selawat, ini bukan selawat Ibrahimiyah. Sebab ini selawat daripada hadis yang paling kuat lah. Jadi dia ya. Jadi kita maknanya ini hadis ini yang kita banyak baca ketika contohnya kita solat kan ya. Kalau kita baca bubuh Saidina pun bagus juga. Tapi di sini tak bubuh Saidina, kenapa? Sebab pengarang ni menjadikan buku ni seumpama rujukan untuk hadis ya. Sebab apabila ditulis dia mesti ditulis sebagaimana hadis. Hadis tak ada Saidina. Tapi masa amal lain. Jadi kalau amal bolehlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Contoh macam tu. Baca-baca ya. Macam itulah. Jadi ni contoh ya. Ni kalau nak cerita pun satu kelas khas ni berkenaan dengan selawat. Cuma ditambah bawah tu ucapan salam. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, iaitu ucapan salam sebagaimana kita gunakan ketika kita solat. Sebab ayat Quran kan wasallimu taslima, Allah suruh kita apa? Berselawat, memberikan salam jadi itulah dia. Jadi mula dengan bismillah, alhamdulillah, selawat, kemudian barulah kita berzikir. Jadi orang tanya kepada kita, macam mana ustaz, banyaknya nak baca ustaz. Okey, saya bagi tips lah, ringkasan Kalau boleh nombor 1 jangan tinggal. Muka surat apa? Muka surat 2 tu. Ini masing-masing ada cerita tu, tapi nanti sekejap lagi saya akan terang nombor 1 ya. Nombor 1 jangan tinggal riwayat Aisyah binti Sa'ad. Okey, baca 1. Kalau boleh 3 ni jangan tinggal. Maaf, muka surat 4 jangan tinggal lah. Ini akan kita baca biasanya lepas kelas. Saya kalau kelas mana-mana saya akan ambil peluang, ambil berkat baca sama-sama yang ini nombor 2 ni. Ini namanya tasbih. Tapi panjanglah cerita. Di riwayat yang tertentu Okey. Kemudian muka surat yang ke-5 kan, seterusnya tu apa zikir apa? 3, 4, 5, 6. Maknanya muka surat yang 5 sampai muka surat 9 tu kan. Tu pilih satu. Pilih satu 3, 4, 5, 6 pilih satu. Kenapa pilih satu? Kalau mampu buat lagi bagus. Mampu buat semua lagi bagus. Sebab kita tamak dalam amalan ya. Jadi kalau tak mampu buat satulah. Contohnya yang 3 yang kita bincang tadi tu ya. Sebab apa? Riwayat dia sama. Ibnu Abbas tentang dialog di antara Juwairiyah dengan
Rasulullah SAW. Itulah kisah dia. Cuma lafaz berbeza, kenapa? Sebab periwayat dia lain. Memanglah macam tu, ya. Pilih satu. 3, 4, 5, 6 pilih satu. Ataupun maknanya apa? Pagi buat 3, malam buat 4. Pusinglah. Kenapa nak baca buat kita buat juga? Sebab hadis-hadis berbeza tu ada fadilat dia sendiri. Jadi ada pahala dia lah. Okey. Okey. Kemudian muka surat yang ke berapa ya? 10 kan? 7, 8, 9, 10. Ini nombor zikir apa? Sampai zikir nombor 10. Zikir nombor 10 muka surat 15. Kan? Ya? Apa? Zikir 7, 8, 9, 10. Pilih satu. Kisah dia sama, iaitu Abu Umamah Al-Bahili. Mana kisah dia? Itulah dia. Ni boleh baca balik rumah baca ini baca, tapi maaflah halus sangat bila saya type tu, sebab saya yang susun atur, ya. Saya terjemah, saya susun atur, jadi kita nak save space, jadi halus jadinya. Muka surat apa? Muka surat 10 Roman depan tu. Itu cerita dia. Tapi kalau Allah izin lain kali kita bertemu kita ceritalah. Ya. 10 dengan 11 tu. Itulah dia, ya. Itu cerita dia lah. Cerita dia begitulah, ya. Pilih satu 7, 8, 9, 10. Okey. Ni sebab dia macam duplikat, sebab riwayat berbeza. Kemudian muka surat yang ke-16, 11. 11 lebih kurang sama macam tadi. Kalau yang 7, 8, 9, 10 itu daripada riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Tapi yang 11 ni riwayat Abu Darda. Tapi lebih kurang sama juga. Pilih, ya. Okey. Kemudian muka surat yang ke-17, 12 dan 13. Kalau boleh jangan tinggallah sebab ringkas sangat. 12 tu pendek sangat. Okey, saya cerita yang 12 sebab nak bagi motivasi lah kisah dia. So kisah dia lebih kurang sama. Kalau tadi kita berbicara mengenai apa? Mengenai Juwariyah. Kali ini Sofiah pula. Sofiah juga isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah dia lah. Jadi kisahnya Sofiah ini merupakan isteri Rasulullah SAW yang berketurunan Yahudi, ya. Nama beliau adalah Sofiah binti Huyai. Nama dia siapa? Sofiah binti Huyai, ya. Jadi Sofiah ni Nabi SAW temui beliau, iaitu sedang menggunakan, ada riwayat menyebutkan biji-biji tamar atau batu-batu kerikil sebanyak 4,000. Di hadapannya ada 4,000 biji-biji tamar ataupun batu-batu. Ada sebut biji tamar lah, banyaklah digunakan untuk berzikir, ya. Menunjukkan sahabat Nabi macam tu, semua kita kata macam all out lah, sungguh-sungguh sangat untuk berzikir pada Allah. Dan Nabi tanya, apa ini? Dia kata, saya berzikir lah. Maka Nabi ajar, saya ajar pada kamu yang simple, yang mudah. Inilah dia, pendek aja. Maknanya apa? Bila dia baca macam ni, sambil-sambil tu buat benda lain lah. Sebab kalau kita kan duduk zikir, kita nak macam mana? Bila kita nak pergi potong rumput? Macam mana? Nak masak? Ini maksud begitulah. Jadi kalau zikir ni dapat save masa lah. Baca zikir, tu kalau hafal lagi bagus. Sambil-sambil kita goreng, kita baca zikir. Macam maksud dia begitulah. Apa Nabi ajar pendek je. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Kita ambil, kita baca sama-sama, ambil berkat, ya, supaya dapat hafal terus. Pendek sangat. Kalau boleh hafal terus, pendek aja, ya. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Sekali lagi. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Sekali lagi. Subhanallahi adada ma khalaqa min syai'. Itu je, pendek saja. Itu sebab nama zikir berganda. Jadi maknanya dia ajarkan kepada kita cara-cara mudah. Tapi mudah berdasar hadis, berdasar nas. Bukan mudah cara, kan ada tarikat yang songsang kan, ada. Kenapa ada jilsah ataupun badan kawalan tarikat? Sebab ada tarikat yang songsang, ajaran songsang. Nak ambil shortcut, cara lain pula, tak payah semayang. Aduh, ada kan? Itu dah mengarut dah. Kita asasnya semayang 5 waktu tak boleh tinggal.
Yang lain tu dia option dia open lah. Siapa yang kuat buatlah tambah sunat kan. Siapa yang kuat lagi zikir lah. Contoh ya. Sekarang kita ambil yang ke-13 tu. Ini tahlil. Ini adalah tahlil. Ini saya terangkan lanjut sikit lah. Sebab ni bab yang agak istimewa. Tahlil riwayat daripada ini dinamakan tahlil Mu'az bin Jabal. Tahlil Mu'az bin Jabal. Bismillah. Okay. Kisah ni kisah yang sangat istimewa. Bismillah. Apa dia? Di mana ini diriwayatkan oleh Abu Shibil Al-Makhzumi daripada datuknya. Datuk Abu Shibil ni, Datuk Abu Shibil adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu kes yang berlaku di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terlihat akan Mu'az. Apa kisah dia begini? Begini ya. Sebab di sini hadis ni tak sebut. Buku ni hanya dimasukkan zikir dan doa saja, amal terus. Dalil dia tak ada. Dalil dia buku lain. Sebab maknanya dapat terus baca. Ni orang alim dah susun lah, maknanya dapat hafal terus ya. Ni saya baca dia dalil dia ya. Dan paling kurang hadis-hadis ini tahapnya hasan. Paling kurang kebanyakannya hasan. Sebab kita juga nak elakkan orang banyak songel. Sebab hari ni bila kita baca amalan, orang tanya apa dalil, mana hadis ni sahih tak sahih. Padahal tak payah tanya. Sebab dalam bab zikir, bab doa, yang dhaif pun boleh pakai, tak apa. Tapi pengarang ni seorang yang sangat teliti ya. Beliau ni ketika buat PhD yang asal di Al-Azhar tahun sekitar tahun 90-an awal lah ya, yang asal PhD dia. 1 tahun 500 muka surat sebanyak 9 tahun punya besar. Sangat teliti. Ini pengarang ni ya. Cuma itulah orang alim yang sebenar dia senyap tuan-tuan. Orang tak kenal pun dia begitu. Jadi kita kesilap, kita tengok yang glamour, yang dekat YouTube lah, padahal banyak silap kita cara begitu, cari orang alim yang betul. Itu dia ya. Ya. Itulah contohlah ya. Jadi inilah tengok ya. Dan saya sendiri pun sebab saya kita pun mengkaji juga ya. Kita mengaji juga hadis ya. Macam-macam buku hadis saya kumpul. Saya ingat dekat 20 jenis ya. Kalau yang asal orang kata Sunan Sitah ya, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, tambah pula Muwatta ke. Kalau nak 9 tambah Darimi dengan Ahmad. Tapi saya collect lagi. Saya ingat dekat 20 lebih lah. Pun tak jumpa. Yang saya kumpul tak jumpa. Tapi pengarang ni sebab dia kumpul dalam masa 40 tahun, bayangkan. Sambil-sambil dia mengaji, dia kadang-kadang masa PhD kan pergi Istanbul lah, pergi India lah. Itu dia cari. Itu jumpa. Maknanya ini hasil kerja yang sangat halus ya. Jadi kisah ni jarang kita jumpa. Tapi inilah kisah dia. Apa dia? Ini tahlil Apa kisah dia? Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Mu'az. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'az Nabi kata pada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi kata pada Mu'az ya, kam tafkuru rabbaka azza wa jalla kulla yaumin. Nabi tanya pada Mu'az, Mu'az, ni bahasa kita kan, kita guna bahasa kita mudah. Mu'az, ni awak ni zikir 1 hari berapa kali? Ni umpama guru yang mentarbiah anak murid lah. Dia tarbiah kan. Sebab tu guru tarikat betul lah biasanya, cikgu yang tarikat. Dia nak tengok, nak didik kita kan. Mu'az, awak zikir 1 hari berapa kali? Nah, dia berkata, tazkuruhu kulla yaumin asyrata alafi marratin. Apakah engkau 1 hari engkau zikir, ingat Tuhan, sebut Tuhan sebanyak 1000 kali? Kau buat 1000 kali ke? Alafi marrah. Tadi Mu'az kata, dia berkata kulla dalika af'al. Tu saya dah buat dah semua. Menunjukkan sahabat Nabi macam tu punya. Kerja dia zikir. Selain daripada lain, berjihad lah, menuntut ilmu lah, buat juga. Tapi ini je 10,000 punya. Dan kenapa Mu'az ni? Mu'az seorang sahabat yang special. Dia seorang sahabat, antara sahabat yang paling pintar, muda usianya tapi faqih. Dia merupakan salah satu sampel mufti. Sahabat Nabi banyak, ada 124,000, tapi yang tahap mufti sekitar 20 orang aja. Tak semua kan. Itu sebabnya pun hari ni super lah patutnya. Mufti tak boleh ramai.
Yang katalah di isu-isu semasa kan, patutnya mufti je ulas, tak usahlah banyak-banyak. Ustaz-ustaz bagi backup je. Tak boleh. Sebenarnya silap hari ni kadang-kadang orang semua bagi pendapat. Cukup mufti ada. Contoh contohlah Nabi kisah daripada Muaz ni. Nabi tanya, awak ni berzikir berapa kali? 1000. Kata 1000 sehari ke? Nabi kata dah buat dah. Kemudian Nabi kata lagi. Ni Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada Muaz, afala adulluka ala kalimatin hunna ahwanu alaika wa hunna aktsaru min asyrati alafi marratin wa asyrati alafi marrah. Nabi kata, apakah kamu ni nak saya ajar, nak tunjukkan beberapa kalimat. Maknanya Nabi nak ajar sebutan-sebutan yang tertentulah. Hunna ahwanu alaik, mana yang mudah bagi kau nak amal. Tak payahlah sebut banyak-banyak susah-susah, bukan. Dan dia kata wahunna aktsaru min asyrati, dan nilai dia 10,000 kali 10,000 kali, maknanya 100,000 lah. Nabi sebut ni. Dan Nabi kata telah, sudah yang kita baca tu, kita baca ambil peluang. Kita baca 3 kali, mudah-mudahan melekat terus. Ya, apa dia? La ilaha illallah adada ma ahfahullah. La ilaha illallah adada kalimatih. La ilaha illallah adada khalqih. La ilaha illallah zinata arsyih. La ilaha illallah mil'a samawatih. La ilaha illallah mil'a ardih. Sekali lagi kita buat 3 supaya melekat terus. La ilaha illallah adada ma ahsahullah. La ilaha illallah adada kalimatih. La ilaha illallah adada khalqih. La ilaha illallah zinata arsyih. La ilaha illallah mil'a samawatih. La ilaha illallah mil'a ardih. Itu dia. Ini namanya tahlil berganda lah. Nilai tinggi lah tu. Ada kan. Makna ada kan. Itu dia. Ya. Kalau saya lah, saya pati mil'a samawat. Ingatlah planet lah, ingat apa-apa yang kita tengok lah. Sekarang kalau siapa yang ilmu astronomi kan, astrophysics kita dah ada sekarang, ada dia pakai James Webb. Antara teleskop yang terbaru namanya James Webb, baru dilancarkan saya ingat bulan 1 itu dilancarkan James Webb teleskop ya. Maknanya lagi nampak banyak lah. Sebelum ni kita ada apa? Kita ada Hubble ni dia pusing keliling aja. James Webb pergi jauh, Hubble pusing keliling je, tapi clear lah. Itu yang nampak gambar macam-macam yang dulu tak ada. Sebab dia pusing tu luar daripada atmosfera. Kalau kita ambil sekarang ni, kita banyak blur sebab ada udara sebagainya. Jadi yang sekarang ni Hubble yang sedang buat dalam proses, tak siap lagi, siap 2224 lah. Giant Magellan Telescope dekat Chile. Semua tu nak mengkaji alam lah. Maknanya benda-benda yang kita tak pernah nampak dulu, contoh. Jadi maknanya ini adalah kajian-kajian untuk kita memahamkan, kalau bagi orang Islam lah, betapa kecilnya kita, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu samawat banyaknya ya. Kalau ikut pada hadis, samawat tu maknanya 7 lapis lah. Itu alam lain. Kalau nak cerita sebenarnya lah, lagi masuk bulan apa? Bulan Rejab, Isra Miraj kan, itu alam lain. Sebab orang kata macam mana ni naik Nabi, macam mana jumpa tak, jumpa pulsar tak, jumpa galaksi tak, itu alam lain. Alam lain dia lain Yang alam yang kita kaji fizik tu alam zahir namanya. Dia sebagaimana badan. Doktor kaji nampak kan. Kalau dulu kita doktor dulu, dia kalau nak ubat susah, dia ambil masa, dia akan tengok simptom je, warna kulit lah, macam mana lah, darah macam mana kan. Tapi sekarang mudah, masuk scanning dah selesai dah, nampak rupanya ada blood clot, automatik nampak sekarang. Macam itulah ilmu makin lama dapat advance kan. Bahkan kalau berdasar ni kita kata ini tangan ada daging. Tapi daging, kalau daging maknanya ada protein, amino acid asasnya apa? Kita ada karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, itu asas. Yang lain tu adalah fosforus sebagainya lah. Okey. Detail lagi, okey. Pecah pula hidrogen daripada dalam dia. Pecah lagi. Itu contoh. Jadi itu ilmu zahir. Ini sebab ilmu zahir.
Tapi roh macam mana? Cerita lain. Cerita lain. Roh cerita lain. Begitu juga Isra Mi'raj tu cerita lain sebenarnya. Sebabnya Quran tak sebut. Yang Quran sebut asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Al-Quran sebut Mi'raj je. Tapi tentang tentang Isra ajalah. Tentang Mi'raj tak sebut sangatlah, kecuali ayat-ayat tertentu tentang apa yang Nabi alami kan. Itu jelah. Sebab dia alam lain, ya. Tapi memang Nabi naik tu, ya. Tapi nak cerita macam mana tak boleh nak cerita. Itu sebabnya lah. Jadi kalau macam nak cari, saya naik katalah apalah kita kata space travel lah, macam dulu cerita apa time track kan dulu. Tak jumpa, tak jumpa. Okey. Jadi itulah keadaannya. Jadi ini memahamkan untuk untuk berganda dalam zikir. Dan sebenarnya lah ini asas, kalau yang saya faham lah, ini asas untuk zikir. Contohnya kalau kita tengokkan tarekat Ahmadiyah tadi saya tadi kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu berganda. Walaupun kalau ikut tarekat Ahmadiyah adalah cara dia kan, dapat secara talqin daripada Rasulullah kan, daripada hidir, cara lain lah tu. Jadi betul lah tu, semua tak salah, ya. Tapi kalau golongan yang ilmunya terhad, itu sempit dah jadi. Dia kata yaqazah tu batil. Tengok yaqazah yang macam mana. Siapa yang yaqazah? Kalau macam orang yang tidak ada ilmu, memanglah ada masalah mungkin. Tapi kalau yang pengalaman tu Sidi Ahmad Idris, orang alim-alim besar macam Imam Asyazili, ulama terima semua. Sebabnya tarikat yang apa kita kata ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'u ilmullah. Kita pergi Mauritania, kita jumpa Morocco, kita jumpa pergi maknanya benda yang baik itu dekat mana-mana ada. Orang terima, itu tanda dia. Jangan bimbanglah, jadi bimbang kalau, tapi dengan syarat muktabar. Tapi yang sefaham kita Negeri Sembilan advance sebab ni. Sebab dia ada satu body yang kontrol. Memang betul lah tu, sangat baik. Negeri lain baru nak tiru, masya-Allah. Itu dia. Okey, jadi sebenarnya kalau nak cerita tiap-tiap satu zikir ni ada hadis dia, panjang ceritalah. Insya-Allah kita akan bertemu lagi, ya. Jadi insya-Allah lah, kalau Allah izin kita bertemu lagi, ya. Apa soalan sekat ni? Ada soalan sekat ni, ya. Ini baru bab zikir, bab doa pula. Tapi kalau siapa yang mampu baca teruslah, ya. Yang lain-lain tu tak banyak duplikat lah. Yang tadi saya sebut tu 3, 4, 5, 6 pilih 1, 7, 8, 9, 10, 11 pilih 1. Yang lain tu dia tak banyak duplikat. Itu contohlah, ya. InsyaAllah. Bahkan doa kan, doa tu kalau boleh buat semua. Ni saya ringkasan sebutlah doa. Kenapa doa-doa ni pengarang ni kumpul? Sebab contoh macam saya belajar saya belajar masa di Kampung Baru dulu lah, tahun 88 sampai 93. Guru saya Haji Ahmad Ramli, ya. Haji Ahmad Ramli. Cucu dia ada seorang dekat Seremban, ya. Orang alim juga lah cucu dia, ya. Jadi belajar antaranya Al-Jami' As-Saghir. Dia ada 10,031 hadis. Dalam buku tu ada sekitar 200 doa-doa Nabi daripada hadis. Banyak doa. Jadi Nabi doa macam-macam. Jadi dalam macam-macam doa tu nak pilih mana? Jadi pengarang ni pilihlah berdasar ilmu dia, ilmu bahasa dia, dia tengok konten dia. Contohkan kita tengok sikitlah. Muka surat 20. Ini antara doa yang jangan tinggal lah. Tapi ramai hafal dah. Apa dia? Pertama, zikir nombor 21, Sayyidul Istighfar. Inilah dia. Jangan tinggal sampai bila-bila pun. 22, ni pelindung ni 22 pelindung. Ini kan pelindung apa contohnya Nabi ajar, tengok ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Minta apa? Minta kita diajar minta afiat, minta sejahtera dan minta kemaafan Allah Taala. Maknanya ini sangat berharga lah. Contohkan kita banyak duit tapi tak sihat, tak ada arti juga kan, contohlah itulah ya. Kemudian Nabi ajar doa pelindung. Tengok dia. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi dini. Tengok agama saya, wa dunyaya, dunia saya, wa ahli, family saya lah, wa mali, harta saya. Mana kita minta Allah lindung semua ni. Allahumma astur awrati, ya Allah tutupkanlah, tutupkan, lindungilah, kita kata apa tu, aurati, mana tutup aib saya. Mana kita minta janganlah aib kita dibuka, ya. Wa amin rawati, dan selamatkan saya daripada ketakutan.
keselamatan. Kemudian ini doa pelindung satu lagi, Allahumma hfazni min baini yadayya, ya Allah, selamatkanlah saya, maknanya lindungilah kita, hafazah melindungi, selamatkan saya, mim baini yadayya, daripada arah depan. Ingat tak dulu kita baca paper, ada seorang, saya ingat ada ni pekerja di Jatagama Pahang, saya ingat tu. Orang bagi salam, dia orang baik kan? Dia keluar lah, Waalaikumsalam, keluar kena tembak depan. Pong. Tu contoh lah tu. Jadi kita minta ni ikhtiar lah ni, kita minta lindung ya. Apa lagi? Wa min khalfi, daripada belakang. Macam boleh berlaku, orang tikam belakang lah, aksiden lah apa. Wa ayyamini wa anshimali, daripada kanan, daripada kiri. Wa min fawqi, masa dekat KL tu buat apa, kata apa, monorail tu, saya ingat lagi kisah dia. Tiba-tiba roda tu jatuh. Dia atas tu. Atas. Jadi kita minta lindung. Kita jalan bawah pokok kan? Maksudnya musim durian lagi. Contoh. Kemudian wa'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, tidak aku berlindung kepada engkau dengan berlindung dengan keagungan engkau daripada bawah. Ni longsor lah, ni longsor. Kalau Indonesia saya ingat tahun berapa dulu, ada beberapa tahun dulu kan, dia punya, kalau Malaysia pakai KL apa, foreign exchange lah, dia tingkat 1, tiba-tiba bobos dia punya tanah tu, lantai tu. Itu maknanya termasuklah. Jadi kita ni jangan tinggal ni kalau boleh. Tapi saya ingat siapa yang baca Widul Latif dah amal lah. Widul Latif, Makturat saya tak pasti ya. Jangan tinggal. Yang lain semua biasa ya. Biasa. InsyaAllah kita akan stop, kalau banyak tak sempat kan. Okey ya. InsyaAllah ya. Tapi ada apa, Tuan Haji Azmi suggest boleh tak ajar tauhid, atau kita discuss lain kali. Kalau tauhid pun bagus ya, lain kali. Ini sebagai sampingan lah. Sebab tauhid tu asas. Ini kata-kata aksesori. Yang kita buat ni bab aksesori, nak cantik-cantik. Jadi betul insya-Allah lah. Allah izinkan, kita tunggu insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ashabil huquqi 'alaina wal wajibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik wa anzil maqadal maqarrab indaka yaumil qiyamah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'al qudri unta wa dzakar. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha', dan kami berlindung kepadamu daripada hati tidak tunduk patuh, tidak khusyuk kepadamu. Wa min nafsin la tashba', dan kami berlindung kepadamu daripada nafsu yang tidak pernah puas. Wa min du'a la yusma', dan kami berlindung kepadamu ya Allah daripada doa yang tidak didengari, tidak diterima. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi fahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawaffaul haqq wa tawaffaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.